Saya nampak ada 2-3 pempengaruh yang cakap pasal kita kena neutral dalam konflik Israel-Palestin ni. Sebenarnya definisi neutral tu sangatlah halus sampai ke tahap selalunya boleh buat segala kezaliman tu nampak wajar. Sesuatu berlaku kita pejam mata sebab kena jadi neutral, dan isu Palestin ni bukan sesuatu berlaku. Ada banyak sesuatu tu yang berlarutan setelah sekian lama sampai orang tak nampak ada hujung pangkal tu letak kat mana. Macam konflik Amerika Syarikat dan juga Rusia contohnya tu. Ukraine adalah medan terbaru dalam pertembungan geopolitik yang sekian lama bersilih ganti. Jadi buat korang yang suka perbincangan geopolitik dan sejarah ekonomi, jemput subscribe dan hentam butang like tu biar YouTube recommend video ni pada orang ramai. Sebab geopolitik ni rumit tapi mudah difahami kalau kita rungkai betul-betul. Dan nak faham isu Palestin, kena mula terlebih dahulu berbincang pasal peristiwa Nakba. Selalu sangat orang petik pasal Nakba yang diperingati setiap tahun pada 15 Mei. Nakba ni berlaku pada tahun 1948, tahun paling malapetaka dalam sejarah Palestin. Malapetaka, itulah Nakba. Disaster, katastrofi, cataclysm, sebab pada tahun 1948 dunia luar buat keputusan yang secara langsung dan tak langsung menghancurkan Palestin. Masa tu Palestin digelar Mandate of Palestine. Mandat tu bermaksud sesuatu wilayah yang bertukar tangan antara dua negara selepas Perang Dunia Pertama. Memandangkan Palestin masa tu bawah Uthmaniyah bertukar tangan ke British pasca Perang Dunia, jadilah mandat. Dan apabila PBB buat keputusan, 78% mandat Palestin bertukar tangan jadi Israel. 78%. 700,000 rakyat Palestin terusir tak dibenarkan kembali. 500 kampung Arab dikosongkan. Bermakna selama 75 tahun 700,000 tu beranak pinak hidup tanpa negara, tanpa tanah, tanpa hak. Walaupun mereka pernah menikmati hidup kat dalam negara, pernah memiliki tanah dan pernah menikmati hak. Macam mana benda macam ni boleh jadi? Berbalik pada Perang Dunia Pertama itu sendiri, ramai jugalah bertanya-tanya, kenapalah Uthmaniyah masuk berperang sekali? Pertama sekali kena faham kedudukan Uthmaniyah sangat strategik. Jerman melihat dengan adanya Uthmaniyah di sisi, Rusia pasti akan terjerut. Rusia dan Jerman kan pada masa itu berantakan. Uthmaniyah menguasai perairan antara 3 laut iaitu Mediterranean dan juga Merah. Tapi nak masuk ke Laut Hitam kena melalui Uthmaniyah. Uthmaniyah juga ada kepentingannya. Wilayah-wilayahnya semakin mengecil saban dekad. Ekonomi Uthmaniyah sudah diisytihar bankrupt semasa zaman Sultan Abdul Aziz susulan hutang yang berpunca akibat Perang Crimea. Dah bankrupt, ekonomi dipegang Ottoman Public Debt Administration yang ditadbir pemiutang asing daripada British, Perancis, Jerman, Austria, Itali, Belanda bersama seorang wakil tempatan. Sekadar perspektif, OPDA mempunyai jumlah pekerja lebih ramai untuk dibandingkan dengan Kementerian Kewangan Empayar Uthmaniyah sendiri. Pada tahun 1900, OPDA bertanggungjawab memberikan dana pembangunan dan pemohon tender golongan bukan Islam diutamakan. Hubungan antara bangsa Uthmaniyah dan British juga tak ngam. British merampas 2 kapal tempur battleship yang Uthmaniyah bayar. Jadi pada Ogos 1914, Uthmaniyah menjalinkan perjanjian bersama Jerman yang menjaminkan sokongan tentera dan juga kuasa wilayah selepas peperangan. 2 Ogos 1914, itulah tarikh Uthmaniyah buat kesilapan paling besar yang melenyapkan kedaulatannya. Sebab pada masa sama mereka masuk berperang, sesuatu sedang berlaku dalam populasi mereka dan populasi Eropah. Kalangan Yahudi semakin menguak-uakan pengembalian mereka ke tanah Zion sebab Eropah dah tak selamat. Tapi pemikir politik Yahudi berbelah bahagi dengan agamawan Yahudi. Pemikir politik nak kembali, agamawan tak nak. Para rabai cakap, kita dah tak anggap diri kita ni sebagai sebuah bangsa, sekadar komuniti yang beragama Judaism. Jadi kita tak perlu harap nak kembali ke Palestin ataupun buat ibadah korban serupa keturunan Harun AS ataupun mengembalikan undang-undang perihal negara Yahudi. Pertembungan ni dimenangi pemikir politik misalnya Theodor Herzl yang nampak populariti Sultan Abdul Hamid semakin merudum teruk saban pembantaian Armenia 1890-an macam tu yang meragut paling kurang 100,000 nyawa. Ini adalah Hamidian Massacre. Bertahun-tahun Herzl usaha nak jumpa Sultan. Hasratnya tercapai pada 17 Mei 1901 macam tu. Dia jumpa dan dia bentang bantuan nak consolidate hutang dengan syarat bagi Yahudi masuk dalam Palestin. Usul ni ditolak Sultan Abdul Hamid atas faktor politik
strategik dan agama. Walau bagaimanapun Sultan Abdul Hamid tak dapat halang kedatangan puluhan ribuan orang Yahudi yang lari daripada kezaliman Rusia contohnya. Sekitar 1880, tanah Palestin ada 20,000 orang Yahudi sahaja. Tapi sekitar 1903, 35,000 orang turun berhijrah. 1904 sampai 1914 lagi 40,000 orang datang. Tapi kena faham jugalah, dalam 10 yang masuk tu 5 keluar balik. David Van Buren misalnya cakap dalam 10 datang 9 lari balik. Jadi sini korang dah faham, tarikan ke tanah Palestin tu sebenarnya dah sekian lama. Dan tarikan ni bertambah kuat selepas Palestin dimandatkan bawah British dan kemudian Liga Bangsa-Bangsa ni selepas kekalahan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Kalau masa Uthmaniyah, bangsa Yahudi buat 2 arus. Aliyah, kedatangan, arus kedatangan. Bawah British pula, bangsa Yahudi buat lagi 4 aliyah. 40,000 orang datang antara 1919 ke 1923 buat bagi populasi Yahudi mencecah dalam 90,000 orang macam tu. 1924 sampai 1929, 82,000 orang lari daripada tanah Eropah dan turun ke tanah Palestin. Kezaliman kat Eropah jadi teruk dan sehingga 1939, 250,000 orang pula turun kat situ. Ni tak termasuk yang datang secara tak sah. Jadi nak senangkan pemahaman korang semua, dah banyak angka dan ni saya simpulkan dengan jelas. Seramai 3 juta Yahudi turun kat tanah Palestin sehingga 1948. 3 juta orang. Dan pada tahun 1948, itulah masa PBB membelahkan mandat Palestin, terjadilah Israel. Tel Aviv bersorak betul-betul. Kedai-kedai makan hidang champagne percuma, tapi pemikir politik kata banyak kerja kena buat nak kukuhkan kedudukan, tambah pula dengan dunia Arab yang semakin marah. Raja Farouk di Mesir panggil Duta Besar Amerika dan dia cakap Arab akan kalahkan Yahudi dan halau setiap seorang keluar daripada Palestin. Umat Islam Palestin bersetuju dengan pendirian Raja Farouk di Mesir, terutamanya Amin Al-Husaini, sebab bangsa Yahudi waktu tu hanyalah minoriti. Baru 33% dari segi populasi. Tapi 33% ni dapat 56% tanah Palestin menurut rancangan PBB. Inilah taktik divide and conquer yang sangat teruk. Jadi nak neutral macam mana bila dah ada divide and conquer? Mungkin ada yang cakap Arab tak bersyukur. Tapi kena ingat, 45% tanah yang akan jadi Arab state tu adalah tanah yang tak boleh dicucuk tanam. It was an unfair deal, tapi menguntungkan Yahudi yang terima terus. Raja Jordan iaitu Abdullah, yakni keturunan Rasulullah SAW, dah cakap jangan buat negara Yahudi sebab baginda akan ambil tanah Palestin. Untuk kekalkan keamanan, baginda boleh je bagi autonomi pada semua penduduk Yahudi yang pasti boleh hidup bahagia dan bagaikan kat dalam negara sendiri. Tapi World Zionist Organization tak bersetuju. Dan perang 1948 berlaku yang mana Raja Abdullah berjuang untuk dapatkan tebing barat. Benar Arab tewas pada tahun 1948. Benar Palestin tewas. Tapi susah sangat saya nak cakap Jordan tewas juga. Sebab Abdullah dapat apa yang baginda nak. Baginda menjadi pemegang kunci Masjid Al-Aqsa, macam Ibnu Saud, musuh ayahandanya, menjadi pemegang kunci Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang betul-betul tewas, macam saya cakap tadi, adalah rakyat Palestin. Perang 1948 tu mengurangkan lagi pegangan Arab dari 45% ke 25%. Dan majoriti besar kaum Arab di tanah yang menjadi Israel tu kena lari ke tebing barat dan Gaza semata-mata nak hidup. Di sini kita kena tekankan, berlaku neutral tu sekadar pemanis mulut. Berlaku neutral bermakna kena lupakan benda ni. Berlaku neutral kena lupakan An-Nakbah. Belum lagi kita bicara pasal An-Naqsa. Belum lagi kita bicara pasal penjajahan tebing barat. Untuk semua tu memang kena buat video khas. Jadi like video ni, InsyaAllah saya akan usahakannya. Dan kalau korang belum subscribe, jemput subscribe sebab saya akan kupas banyak lagi topik geopolitik yang sangat susah nak hidup kat media-media sosial yang lain. Terima kasih kerana menonton sampai sini. InsyaAllah kita jumpa dalam video lain.